Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung muka surat 6. 40 hadis tentang hukum fiqh. Istinja mestilah dengan 3 kali sapuan. Baik. Istinja mestilah dengan 3 kali sapuan. Sekalipun sapuan pertama telah menghilangkan semua najis. Dia kena 3, no? 3 kali. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cari dekat Nabi 3 biji batu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku hanya menjumpai 2 biji batu. Nabi nak 3 biji batu. Aku jumpa 2 biji je. Wal tamastu thalith, aku cari batu yang ketiga. Tak ada. Fa akhadtu rawthatan, maka aku ambil taik kerin. Taik unta kering tu kerah macam batu juga. Rawthah, tahi unta. Najis. Aku bawa datang kepada Nabi. Di tangan kanan dia bawa 2 ketul batu. Tangan kiri dia bawa seketul rawthah, najis binatang. 3 lah, 2 campur 1, 3. Fa akhadha al-hajarain, Nabi hanya ambil 2 biji batu. Wa alqa rawthah, dan Nabi lempak taik kering tu, Nabi lempak. Dan Nabi kata, hadha riksun, ini najis. Jadi kita mau batu 3 biji. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bagi kat Nabi 2 biji batu, pasal tak ada batu lain, 2 biji batu. Dia tambah dengan 1 rawthah, najis binatang. Nabi tak ambil najis tu, Nabi lempak. Jadi pentingnya 3. Kalau kita nak istinja, kita kena 3 kali. Maksudnya kata ulama yang menghurai hadis, Nabi ambil 2 biji batu, 1 batu besar, 1 batu kecil. Hak batu besar tu boleh sapu 2 kali. Hak batu kecil sapu sekali. Jadi cukuplah 3 sapuan, 3 kali sapu. Kalau sebiji batu pun tak apa, batu besar sebiji, kita boleh pusing-pusing. Sapu kali pertama sudut ni, sapu kali kedua kita alih bahagian lain pula, sapu kali ketiga bahagian lain. Sehingga hilang najis. Islam ni dia sebenarnya dia boleh bagi pilihan kepada kita. Kita nak basuh dengan air pun tak apa. Bila kita buang air besar, kita basuh dengan air macam selalu. Kita kencing, kita basuh dengan air. Itu pilihan pertama.
Pilihan kedua, kalau ayak ada, kita nak jimat ayak ataupun kita sengaja tak mau guna ayak, kita boleh lap dengan tisu, dengan batu, dengan kayu. Lap punggung, lap kemaluan depan, zakar, faras tu boleh lap. Dia pilihan. Walaupun ada air, kita nak lap, boleh. Pilihan ketiga, ini yang terbaik. Mula-mula kita lap dulu, lepas tu kita susuli dengan air. Ini mungkin boleh kita amalkan dalam tandas hotel. Boleh kita amalkan di tandas hotel. Di hotel kan ada tisu gulung. Kita guna tisu tu bila kita buang ayak kecil. Kita lap dengan tisu gulung. Kita buang dalam tong sampah. 3 kali kita lap. Sama ada 3 keping tisu atau 1 tisu. Kita lap 3 kali di tempat yang berbeza. Lepas tu kita buka ayak. Kita basuh dengan ayak pula. Buang ayak besar pun boleh. Guna tisu lap. Buang dalam tong sampah. Lap lagi. Buang dalam tong sampah. Lap lagi sampai kering. 3 kali. Minimum ada 3 kali. Kalau lagi tak bersih, ada lagi tahik tu, lap lagi. Elok kita ambil angka yang ganjil lah. 3, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Lepas tu dah selesai dah. Najis dah tak ada, tak melekit dah di punggung. Baru kita buka ayak, kita basuh. Kita menggabungkan antara lap dan basuh. Ini yang terbaik. Sehingga kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah turunkan satu ayat Quran memuji orang-orang Quba. Quba ni di mana? Di Madinah. Ada masjid Quba. Kita pergi ambil wuduk. Siap-siap kita pergi, kita sembahyang 2 rakaat, dapat pahala seperti haji. Siapa berwuduk di rumahnya, sekarang di hotel lah. Prepare wuduk di hotel. Nabi kata pergi masjid Quba, sembahyang 2 rakaat. Jangan ambil wuduk di masjid Quba, ambil siap-siap di hotel. Kita dapat pahala umrah. Di Quba tu turun satu ayat Quran. Allah puji penduduk Quba kerana mereka ni, mereka menggabungkan antara istinja dan basuh. Istinja, basuh. Walaupun boleh pilih, nak istinja boleh, nak basuh boleh. Mereka ambil dua-dua. Istinja pun buat, basuh pun buat. Kita tengok hadis lah. Dalam kitab ni tak ada lah. Dalam Tanwirul Masalik, tuan-tuan boleh rujuk muka surat 81. Tanwir Masalik, jilid pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuzilat hadhihi al-ayah fi ahli Quba." Diturunkan satu ayat Quran tentang penduduk Quba. Ayat mana? Ayat 108 surah At-Taubah. Ayat yang berbunyi, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Ayat tu. Allah Ta'ala kata, "Fihi rijal." Padanya, pada Quba, terdapat lelaki-lelaki yang suka menyucikan diri mereka. Cuci macam mana? Mereka istinja dulu, betul mereka basuh. Kalau kita pergi hotel, kita ada kemudahan tisu, kita ada kemudahan ayak. Guna tisu, guna ayak. Tentu nak guna ada tisu dalam bilik ayak tu, kan biar saja. Tisu gulung tu kan. Yang biar saja guna. Kita bayar satu malam 100, 200. Bayar guna tisu. Istinja, takhfifun najasah, meringankan najis. Basuh. Kalau basuh tu, izalatun najasah, menghilangkan najis. Ringankan najis, hilangkan najis. Surat 81. Tanwirul Masalik, jilid pertama. Tanwirul Masalik, jilid pertama, bab taharah. 81. Surat 81. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Kanu yastanjuna bil ma' fanuzilat fihim hadhihi al-ayah." Rawahul Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Abu Hurairah kata, penduduk Quba beristinja dengan air. Istinja, lepas tu ayak pula. Macam tu. Setengah orang Arab ni dia istinja saja, dia tak basuh dah dengan ayak. Macam kita pula orang Melayu ni, basuh saja, tak istinja dah. Kan? Yang terbaik lah, istinja dan basuh. Mungkin hari-hari biasa kita payah nak beramal. Pergi hotel buat kencing. Atas flight contoh ada tisu kan.
Dalam bilik ayak ada tisu. Lepas kita buang air kecil, kita sunat berdehem 3 kali. Lepas tu kita sunat hurut 3 kali. Dengan lemah lembut. Kemudian ambil satu tisu, lap 3 kali di tempat yang berbeza. Lekatlah basahan tu dekat tisu. Lain-lain tempat. Sekeping pun cukup dah. Sekeping tapi lap 3 kali. Buanglah tu sampah. Ambil ayak sikit, basuh. Oh, pahala besar tuan-tuan. Pahala besar. Ini tajuk istinja. Ada orang kata tisu tak boleh. Tisu kena kepai bagi kerah. Tak kerah tak apa. Kan dalam kitab sebut khirqah. Perca kain. Ni orang duk menjahit, duk gunting-gunting kain. Orang panggil perca kain. Perca kain bukan kerah pun. Boleh. Daun. Lap dengan daun. Boleh. Daun bukan kerah. Tak perlu tisu tu kita genggam kerah macam batu. Tak syarat keras. Syarat dia jamid. Jangan cayak. Kalau kita basuh guna susu, tak boleh. Kita basuh guna minyak, tak boleh. Cecair yang boleh hanya air mutlak. Lawan cecair, benda-benda yang beku. Beku ni tak mesti keras. Benda-benda yang tak cayak. Tisu kah, batu kah, kayu, daun, besi, semua boleh. Tapi daun jangan cari hak gatai lah. Sebab kita hak garu kot. Lap, garu punggung, gatai. Cari daun-daun yang tak gatai. Baik. Kemudian istinja ni, yang dimaksudkan istinja, najis yang keluar dari kemaluan depan atau belakang. Atau kedua-duanya. Kemaluan depan tu, najis dia ayak kencing ke, atau ayak madhi ke, ayak wadi ke, atau boleh lap. Najis yang keluar daripada kemaluan depan, al-baul, ayak kencing. Al-madhi, ayak madhi bila bersyahwat. Al-wadi, ayak wadi ni, kadang pasal angkat benda berat dia keluar. Boleh kita lap. Tak basuh pun tak apa. Saya pergi Beijing. Pergi Beijing. Di bilik ayak, tak ada ayak. Tandas, tak ada ayak. Dia ada depan tu sinki. Di sinki ada ayak. Dekat dengan kita Hatnyai, tak ada ayak. Pasar raya Hatnyai, tak ada ayak. Masuk dalam, tak ada ayak. Allah. Ayak ada luar, sinki luar tu. Kalau kita tadah buat masuk, tak apalah. Kita pun tak tahu. Masuk-masuk, kunci pintu. Melepas dah, ayak tak ada. Kalau disediakan tisu, guna tisu. Tisu. Ustaz, kalau istinja dengan tisu basah boleh tak? Tak boleh. Sebab barang yang kita nak istinja, kalau batu, batu kering. Kayu kering. Daun kering. Perca kain kering. Tisu pun tisu kering. Bukan tisu basah. Kalau tisu basah, wajib kita susuli dengan air. Sebab tisu basah tu tidak dipanggil istinja. Kena basuh. Wajib basuh dengan air. Tisu kering. Lap dengan tisu kering. Lepas tu dah sah dah nak double dengan tisu basah, tak apa. Nak bagi wangi lah. Tisu kena kering . Kalau basuh, guna ayak mutlak. Ayak sabun tak boleh. Kalau kita guna tisu, yang pertama dia tak kering. Yang kedua, ayak yang ada di situ bukan ayak mutlak. Ayak sabun, ayak pewangi. Maka tisu basah hanya mengharumkan, tapi najis masih ada. Kita pergi semayang nanti, semayang kita tak sah. Tapi kalau tisu kering, kita lap 3 kali ke, tak puas hati 5 kali, 7 kali kita lap. Nanti kita singgah masjid, kita ambil wuduk, kita semayang. Lepas semayang, baru tanya, Allah, aku tak basuh punggung. Tak basuh pun tak apa. Salat kita sah dengan sebab istinja tersebut. Istinja ni bukan pasal tak ada ayak. Ada ayak. Saya pergi Uzbek. Dalam tandas tak ada ayak. Luar ada singki luar. Bagi yang bawa botol boleh lah. Tapi botol pun kita bawa botol kecil. Tak ada ayak masuk dalam bawa botol. Buang ayak kecil boleh. Buang ayak besar mana cukup botol tu. Ataupun kita pinjam kat kedai makan. Pinjam jak ni bawa tak ada ayak masuk. Boleh lap dengan tisu kering. Tisu basah tak boleh. Tisu basah kena memang wajib basuh dengan ayak. Cara dia, kita pun tak selesa tisu kering. Lap tisu kering dulu. Lepas tu, double dengan tisu basah. Macam tu. Tisu basah. Di luar negara banyak yang tak ada ayak. Bagi mereka, tandas tu kena kering. Tandas tu tak mau menitik. Belantai dia tak mau basah. Sampai teruk tu. Jadi, tak disediakan ayak. Cuma hak yang ni beli moden sikit lah, mangkuk tandas yang moden tu lah ada ayak dah, dia pancut ke bawah.
Kita buka, dia tembak punggung. Letak moden sikit lah. Dia tembak ke bawah. Ada orang, dia nak masuk, kawan dia masuk dulu. Bila nak keluar, dia tanya, ada ayak? Tanya kawan dia. Kawan dia kata ada. Hagi hang pulai tu ayak keluar. Maka dia sebelum nak buat ayak besar, dia duduk cari. Tahu mana nak pulai. Duduk cari, duduk tunduk. Tang ni kot pulai. Dia pulai pula tembak kena kepala. Pulai tembak kena kepala. Dia buka pelannya, kita duduk baru kita buka. Bila kita nak basuh, kita buka. Dia tembak ke bawah tu. Di KLIA sekarang pun ada tandas-tandas yang macam tu. Dia sedia ayak, tapi ayak tu pancut dari bawah. Baik, begitu. Macam mereka duk cakap Cina lap pakai tisu tu betul lah cara mereka. Cara Islam ke Cina? Cara Islam. Tak masalah. Kalau di negara Arab waktu sejuk, mereka tak basuh dah pun. Mereka lap je. Ada satu apa? Tong sampah. Nampak kuningnya. Banyak tisu. Pelap bawah tu. Tak basuh dah. Kita tak selesa lap. Ada ayak kita basuh dengan ayak. Sejuk tak sejuk. Basuh juga. Jadi lap ini boleh kita amalkan walaupun bukan musim kemarau. Ada ayak nak lap pun boleh. Ada ayak, bukan tak ada ayak. Di rumah kita ada ayak. Kita nak beramal dengan lap. Boleh lap. Tapi yang terbaiknya lap. Lepas itu basuh. Dia ada A, B, C. A, lap dan basuh. B, pilihan kedua, basuh saja. Macam kita orang Melayu ni basuh saja. Tak pernah lap pun. Yang ketiga C, masih boleh dia amalkan lap saja, tak mau basuh. Ayak dah saja dia nak jimat ke apa, dia tak mau basuh, boleh. Tapi syaratnya, bahan yang kita nak lap tu kena kering. Bukan tisu basah, tisu kering. Kemudian bukan buku-buku ni. Bukan buku agama, bukan kitab tafsir, kitab hadis, koyak pilap tak boleh. Majalah-majalah yang baik-baik, majalah ilmu ni tak boleh. Buku matematik pun tak boleh juga. Kita koyak, kita nak lap. Kena beradab. Tak boleh kita kenakan najis. Contohnya ada majalah dulu, majalah solusi. Dia koyak majalah tu, dia bawa masuk tandas nak lap. Tak boleh. Tak sah. Jangan makanan, jangan lap guna roti gardenia. Makanan manusia, begitu juga makanan jin. Tak boleh. Contohnya, tulang lah. Makanan jin tak boleh. Tak sah. Haram, lagi tidak sah. Kemudian kalau daun ni, daun yang manusia makan, tak boleh lap. Daun sawi. Sawi manusia makan. Makanan tu. Daun sirih, manusia makan. Tapi kalau daun tu macam rumput, makanan binatang je, manusia tak makan, boleh lap. No? Daun yang manusia makan, ulam-ulam pun semua tu yang menjadi makanan manusia, kalau kita lap, tidak sah. Jika najis masih berbaki selepas 3 kali sapuan, maka tambahkan lagi sapuan hingga hilang najis. Dan disunatkan menyapu dengan angka yang ganjil. Tidak sah istinja dengan tulang dan tahi binatang. Kerana tulang adalah makanan saudara kita di kalangan jin Islam. Itu tulang. Jin Islam makan. Manakala tahi binatang kita pula akan menjadi makanan kepada binatang mereka. Tahi binatang manusia jadi dedak binatang mereka. Tahi lembu kita. Apa proses buat dedak lembu. Lembu mereka makan tahi lembu manusia. Gitu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak beritahu istinja lap kemaluan. Punggung, zakar, faras. Itu istinja. Adapun najis yang tidak keluar dari kemaluan, contohnya muntah. Muntah keluar kat mana? Kat mulut kan? Maka tak boleh ambil tisu kering lap mulut. Tak boleh. Kena basuh dengan air. Ta'ayyana bil ma'. Tak ada cara lain lah. Basuh dengan air mutlak. Kumuk basuh. No? Yang tu tak boleh. Pasal dia bukan keluar kat farah, zakar, dubur. Dia keluar kat mulut. Muntah. Begitu juga kalau seseorang tu kencing, yang boleh lap dekat hasyafah dia.
Dekat hujung tu, dekat depan tu. Kalau dia kencing tu, dia duduk kalut, dia kencing kena lutut dia sendiri. Meleleh kena lutut. Hak lutut paha ni kena basuh dengan air. Hak di hujung kemaluan tu maaf noh. Hak depan ni dia boleh dekat hasyafah zakar dia tu. Hak tu boleh lah nak lap. Nak lap kan, nak basuh kan tu pulang. Hak dia terkencing kena lutut, meleleh kena seluar ni. Hak tu tak ada cara lain lah. Kena basuh dengan air mutlak. Tak boleh lap. Sama juga orang buang air besar. Minta maaf cakap noh. Dia buang air besar, dia sakit perut sangat. Dia tercirit. Cirit birit. Kena meleleh sana sini. Yang tu kena basuh dengan air. Yang boleh lap dekat celahan punggung tu je yang boleh lap. Celah tu je. Kalau dia dah tajawas dia punya buang air besar ni, melebihi daripada tempat asal, yang tu kena basuh dengan air. Binatang peliharaan jin macam binatang kita, ya. Sama, mereka ada lembu, ada rebau, ada unta. Mereka juga ada kenderaan. Tak tahulah lembu ni besar mana. Saya tak tahu. Mereka ada ayam. Mereka menternak. Ada kehidupan macam kita juga, menternak. Jadi mereka akan kutip tahi-tahi binatang manusia ni. Proses buat dedak. Campuran lah. Dedak campuran dengan apa kita tak tahulah. Macam tu. Muntah termasuk dalam kategori najis. Ya, al-qai' muntah. Muntah, nanah, darah. Itu termasuk dalam kategori najis. Kalau muntah budak-budak tu panggil apa? Jeluk lah. Muntah tu. Muntah kita, keluar makanan. Muntah baby, keluar susu. Masam. Muntah. Kita kena basuh lah. Dekat mulut dia tak apalah, kita lap. Saya dia bukan nak semayang. Tapi kalau kena baju kita, kena basuh. Tak boleh kita main lap-lap gitu je. Tak boleh, kena basuh. Dia bukan istinja. Istinja, kalau kita pijak tek ayam, kita tak boleh lap kaki kita, kena basuh. Istinja ni hanya lap punggung kita, kemaluan kita. Okey. Tek ayam kalau nak istinja, lap kat punggung ayam. Kaki kita yang pijak tek ayam wajib dibasuh kaki. Tak boleh lap saja. Baik. Jadi menghilangkan najis itu umum. Istinja ni khas. Khas untuk kemaluan. Ayak liak basi najis. Liak basi ni dia keluar warna kuning dan dia memanjang. Dia macam susu pekat. Dia keluar belenjar panjang. Kalau ayak liak biasa kita ni putus-putus. Yang ni panjang-panjang. Kalau waktu tidur letih. Najis. Baunya busuk, warnanya kuning. Kalau kena dekat baju pagoda kita, memang dia lekat kuning. Bau busuk masam. Wajib dibasuh. Tak boleh lap je. Kena basuh, kena bagi air mengalir. Datang ayak atas dia, ayak jatuh atas dia, kita gosok-gosok bagi dia mengalir. Itu wajib. Jadi cara membasuh najis ni kesemuanya menggunakan air, kecuali najis kita yang keluar dari kemaluan kita, boleh kita tak basuh, kita hanya mengelap saja pun tak apa. Itu dia pengecualian dia. Baik, kita tengok hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an qala wa sa'aluhu az-zad faqala lakum kullu 'azmin dhukira ismullahi alaihi يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه مسلم. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kerap musafir dengan Nabi. Dia, kita cerita orang kerdil. Dia berdiri sama dengan orang duduk aja. Ketinggian dia sama orang duduk. Dia ahli syurga ni. Antara orang yang alim fiqh di kalangan sahabat. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utusan jin datang kepadaku. Lalu aku pergi bersama utusan jin ke suatu tempat.
Ini cerita dia musafir. Abdullah bin Mas'ud musafir dengan Nabi. Sampai satu tempat, Nabi kata, kamu duduk sini. Kamu jangan pergi mana-mana. Duduk sini. Nabi ambil satu ranting, dalam riwayat yang lain, Nabi ambil satu ranting. Nabi buat bulatan di tanah, buat bulat. Nabi suruh, wahai Abdullah bin Mas'ud, masuk dalam bulatan. Duduk. Dia pun duduk. Kan ada bulat tanah. Buat tanda bulat. Duduklah ni. Dia duduk. Nabi kata, jangan pergi mana-mana. Dia tanya, Nabi nak pergi mana? Nabi kata, ada hal sikit nak pergi sana. Nabi pergi sana. Nabi macam bersembang, bercakap-cakap. Abdullah bin Mas'ud heran, cakap dengan siapa? Nampak mulut Nabi bergerak-gerak, sembang dengan siapa tu ujung. Selesai habis semua, Nabi balik. Balik, Nabi habaq kat Nabi. Nabi habaq dekat dia. Dia tanya, tadi sembang dengan siapa? Nabi habaq ni lah. Ni sababul wurud orang panggil. Kita nak faham hadis, ada cerita-cerita lain lagi. Nak sampai ke hadis ni ada latar belakang. Background dia. Sababul wurud. Kalau ayat Quran, kita nak faham ayat Quran, ada cerita-cerita sebelum turun ayat Quran tu dipanggil sababun nuzul, sebab turun ayat. Sababul wurud, sebab berlakunya hadis. Dua-dua sebab, cuma istilah aja. Untuk hadis dipanggil sababul wurud. Untuk Quran dipanggil sababun nuzul. Sababul wurud bagi hadis ni, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk dalam kurungan tanah yang Nabi buat lengkong tu. Dia duduk tengok Nabi sembang dengan siapa tu. Lama juga duduk tunggu Nabi. Nabi kata, jangan keluar. Mungkin kalau dia keluar tu ada bahaya apa, tak tahulah. Nabi buat isyarat pagak dia situ. Buat garis tanah, duduk sini. Duduk. Nabi kata, jangan keluar. Dia pun patuh, jangan keluar. Kalau keluar jadi apa, Allah alam. Kawasan tu kawasan jin banyak. Tu yang orang buat pagak rumah. Apa isyaratnya, jin ni syaratnya. Pagak bukan kata kita buat pagak kan. Baca keliling rumah ayat kursi. Baca. Ada yang kata pusing rumah 7 pusingan macam tawaf. Tak habis-habis. Baca ayat kursi. Berjalan lah. 7 kali. Kita niat kata ni rumah aku pagak lah. Syaitan-syaitan jangan masuk. Kacau. Keselamatan lah. Dia duduk situ, dia tunggu Nabi. Nabi sembang siapa? Habis tu Nabi mai, dia tanya Nabi. Tadi Nabi kata, okey boleh keluar Ahmad. Dia tanya Nabi, maka Nabi pun bagi tahu dia, atani da'il jin, utusan jin datang kepadaku. Ni pun ada urusan. Dia pun nak jumpa, nak sembang aku, tu aku pergi tadi, aku tinggal hang sini. Lalu aku pergi bersamanya ke suatu tempat. Dia ada kemusykilan, nak bincang. Nabi kata, tak apa, jom kita pergi sana. Aku pergi dengan jin ke sana. Aku suruh hang duduk sini. Gitu. Aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata, jin meminta bekalan kepada Nabi. Setelah mereka bersembang dengan Nabi, Nabi tazkirah kat mereka, mereka masuk Islam. Itu mereka pun nak bersurai. Dan nak bersurai, mereka minta bekal kat Nabi. Oleh-oleh. Apa mereka boleh balik, mereka nak cerita kat kaum mereka, kaum jin. Oleh-oleh. Minta, wahai Rasulullah, bagi oleh-oleh, bagi zad, bekalan. Nabi tak bagilah siar kat mereka. Nabi tak bagilah buah tangan kat mereka. Nabi bagi satu ilmu. Inilah oleh-oleh. Kamu balik jumpa jin yang lain-lain. Kamu ceritakan. Apa dia? Jin meminta bekalan kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, bagimu ni jin Islam lah. Bagi jin Islam, setiap tulang yang disebut nama Allah padanya ketika makan. Kamu bila jumpa tulang, orang Islam makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa makan. Kamu jumpa tulang tu, kamu boleh ambil. Mukjizat Nabi, bila jin Islam pegang, Nabi kata, hampa pegang tulang yang orang Islam makan. Hampa pegang tulang tu, ada satu magic. Tulang tu akan diseliputi dengan daging. Contoh kita makan ayam KFC, hak paha tu tinggi tulang ya, kita lempak. Jin tahu yang makan ni orang Islam, ada tanda-tanda dia. Dia pun pegang, jeng. Dia jadi isi balik. Isi penuh, aufar. Isi aufar ni mana penuh, berisi. Dia pegang tulang hak kosong tu jadi isi balik. Dan ambil lah kat hampa, Nabi kata. Hampa boleh ronda-ronda di Madinah ni, hampa tengoklah belakang-belakang rumah orang Islam ada tulang. Di tulang itu macam ada cop halal. Tulang yang dimakan oleh orang Islam, bukan dimakan oleh orang Hindu, orang kafir, orang Yahudi, orang Islam. Dan orang Islam pula dia tak lupa baca bismillah.
tulang tu akan jadi daging balik bila berada di tangan jin Islam. Mungkin jin kafir makan tulang hak orang kafir, jin Islam dia akan cari tulang hak orang Islam makan. Itu yang kita tak boleh calit dengan najis. Dan najis dia gelilah nak ambil tulang tu, dia pun ada perasaan juga. Bagimu setiap tulang yang disebut nama Allah padanya ketika makan. Jadi kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tak sia-sia. Kita makan ikan, tulang ikan tu akan jadi isi ikan balik. Ikan goreng, ikan bawal, tinggal tulang kita makan. Terlempak, dapat kat jin, dia jadi ikan balik. Dia jadi ikan goreng balik. Mudah. Tulang itu apabila berada di tangan kamu akan menjadi daging yang penuh. Dan setiap tahi binatang manusia menjadi makanan bagi binatang kamu. Ni saya terjemah ni tak habis, ada ruang kosong. Hak ruang kosong ni sebenarnya ada sikit lagi. Terjemahan daripada hak bawah tadi. Fala tastanju bihima, tuan-tuan kena tambah. Oleh itu, Nabi kata, janganlah kamu beristinja dengan keduanya. Dengan tulang dan tahi binatang. Fa'innahuma, maka sesungguhnya tulang dan tahi binatang, ta'amu ikhwanikum, makanan saudara kamu. Tulang saudara kamu makan, tahi binatang kamu, binatang mereka makan. Jadi dedak binatang mereka. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apabila kita selesai qada hajat, kita keluar, kita baca doa lah syukur. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha. Segala puji bagi Tuhan yang telah menghilangkan penyakit, buang penyakit, wa afani, dan memberi afiat kepadaku. Dan kita boleh juga baca doa lain, kata Imam Nawawi, Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu. Segala puji bagi Allah yang memberi aku merasai kelazatan makanan. Allah bagi kita rasa lazat makan. Wa abqa fiyya quwwatahu, dan Allah kekalkan kekuatan. Bila kita makan kita kuat. Wa adhaba anni adahu, dan Allah hilangkan penyakit. Makan rasa lazat, makan Allah jadikan kita kuat, dan alhamdulillah Allah buang hak penyakit-penyakit daripada makanan tu, Allah buang. Segala puji bagi Allah yang memberi aku rasa lazatnya, mengekalkan kekuatan, dan menghilangkan mudarat penyakitnya. Mudah-mudahan bila kita buang ayat besar, buang ayat kecil ni, kita baca doa, Allah bagi kita kuat, afiat, sihat wal afiat, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.